Season 4, episode 3. 2. 2! Jesus, Episode I 2. went straight all the way. Yes. Wow, okay, so it's 2. Peace. Okay. Hey, 2 ni ah. Wow, interesting. It feels Yes. like a lifetime. Mengada pula. Lifetime pula. Yes. So this timing, this episode is going to be a little bit different. Would you Yes. mind explaining Yes, why is it different? this episode we will be going for topics overseas, all the way in Sabah. Yes, we're going to be talking about overseas topics. Overseas? Sabah overseas Sabah? lah. You have to take flight, right? Oh, overseas. Overseas lah. I thought So- overseas meaning it's out of Malaysia already. Oh, that no. one is jangan trigger tau. So yes, today that sounds like discrimination towards Sabah and Correct. Sarawak people. And all And the today more we will reasons. be talking about Sabah and Sarawak, and I mean mostly about Sabah lah, Yeah. because the person who Correct. who will be talking about it with us is from Sabah, Mat Sabah. We have Mat Sabah with a stand-up comedian. If Mat that Sabah. wasn't clear, his name is Mat Sabah. Yes, so in case for everybody if who you doesn't go know. and ask him where he's from after he introduces himself as Mat Sabah, I think you might get a punch in the face lah. Yeah, So basically, yeah. today we will be talking about the discrimination in Sabah and how we Bornean. can help and how we can bring out the issues there. And today's episode will be slightly in Rojak language, I assume. Yep. Yes. Yeah. Yes, So correct. And also you will hear me berfasih dalam bahasa Melayu, which is something that I have to learn as well. I want to learn to be better, but I think Rojak is also a good way of Yeah. showing people like, hey, I'm Malaysian. if you were born in Malaysia and you can't talk Malay, I think you should kill. So let's go to the episode. Alright, without further ado, let's introduce Mat Sabah. Mat Sabah, welcome to Motivated Lah Podcast. Apa khabar? Ya, baik, sangat baik. Oh, nampak tiba-tiba ceria. Tadi macam tak berapa nak ceria. Tak adalah. Kenalah motivated sikit kan. I mean, dah lah tu Okay, nama okay. pun macam tu kan. Motivated okay. lah. Motivated lah. Saya sangat motivated lah sekarang. Okay, bagus. Alhamdulillah. Ashraf, you rasa motivated tak hari ni? Boleh lah. Saya dah dapat appointment booster shot, so okay lah, happy lah. Motivated. Yay! Booster shot. Woohoo. Iya ke sebab booster? Sebab bercuti? Oh ya, yeah, betul lah. Baru balik bercuti. Ya, baru balik bercuti. I never heard anyone said motivate after booster, okay? Okay. After booster, they all demam, you know. Itulah. Yeah. Tapi so, lega sikit lah. So I think that's a good thing also. Okay lah, lega Yeah, sikit. Dah pergi massage semua. Massage pula tu mana pergi pula ni? Alamak. Guru. Berapa orang? Ashraf, I think you need 3 lah. 3 people baru boleh massage. Sebab sangat tinggi, okay? Okay, Mat, boleh beritahu like the audience and all that, like where you from and your background sikit pasal you. Okay. Intro. Introduction. Oh, saya Mat Sabah. Nama betul saya Ahmad bin Rusli. Saya seorang full-time stand-up comedian, okay? Full-time. Okay. Maksudnya saya miskin lah. Miskin dan Okay. tidak ada job. So, stand-up comedy. Saya dah buat dah hampir 5 tahun as a stand-up Wow. comedian. So, that's all lah. Siapa yang nak offer saya kerja, beritahu lah. Just DM me. Like that thing kita boleh masukkan dalam topik kita hari ni, iaitu Yes. Sabah lah. So Sabah tak ada internet kan. So Right. Betul. that's basically our topic lah today, which is basically the About Sabah. About Sabah, About where Sabah. like discrimination in terms of like infrastructure. And perfect timing juga sebab you are from Sabah, correct? Yes, Yes. betul. Saya lupa nak Okay. beritahu. Saya daripada Sabah. Nama tempat saya yang saya tinggal tu daerah dia Kuna. Kuna. Okay. Yes, Kuna. So daripada KK kalau drive dalam 11 jam lah daripada KK. 11 jam. Yes, 11 jam.
Yo. So kalau paling Kita tidur dekat pun kalau nak tak. datang, yes? Kita tidur pun tak lama sangat macam tu. Tapi Ya, 11 betul. jam up and down. Oh my god, crazy. Betul. So kalau tidur, bergerak tidur sampai masih tidur lagi. Dia 11 jam sebab tak ada highway ke ataupun dia memang jauh. Itu pun salah satu puncanya. Tak ada highway, maksudnya jalan dia tak berapa nak bagus. Okay. Mungkin kalau ada highway mungkin sekejap lah. Tapi disebabkan tak ada highway, dan jalan dia bukit-bukit apa semua. Lepas tu memang satu line saja. So laluan tu lori pun ikut laluan tu, kancil pun ikut laluan tu, gajah pun ikut laluan tu. Oh So my god. semua satu laluan. So Semua kena equality lah kat situ lah. Memang yes, equal lah. Kesatuan bersatu padu orang kata. bersatu padu. Kami semua bersatu padu. Sabah. Okay, so bila you datang dari datang ke KL, pindah ke KL, and then like 2011. Oh 2011. 2011. Sudah hampir 10 tahun lah saya di Semenanjung. Dan sekarang saya sudah pandai bercakap Semenanjung lah. Okay, bagus. I think that's very good also. Power siap, power siap. Power siap. Kau buat apa tu? Buat apa tu? Yalah, so okay, itu satu topik lah. Macam maksudnya dekat sana kekurangan infrastruktur lah. Kita daripada perbualan ni kita tahu yang apa nama, nak perjalanan daripada ibu kota nak ke ibu kota pula, ibu negeri tu ya, KK. Ibu negeri. Nak ke tempat, nak ke kampung, nak ke mana-mana tempat agak jauh lah sebab tak ada apa kemudahan infrastruktur seperti apa nama tu, highway. Yalah, dan jalan sebagainya. teruk. Betul, Jalan highway. teruk. Sebab tu kami suka dengan apa Barisan Nasional. Cuba boleh tak ada hal. Ini underground podcast. Sebab kenapa saya suka dengan Barisan Nasional? Saya tak cakap saya tak suka, saya cakap saya suka. Okay. Saya menyokong sebab saya rasa kalau jalan bagus mungkin akan menjadi masalah kepada orang-orang Sabah. Oh. Kenapa Sebab kalau jalan bagus, maksudnya tar apa semua, tayar cepat botak, cepat haus. Okay. So bila tayar haus, kita kena keluar duit untuk beli tayar baru. And then kalau jalan rosak, kita bawa kereta pun slow. So jimat minyak. Lepas tu bila jimat minyak, kita orang tak keluar duit. And then kalau jalan rosak pun, kita orang bawa kereta slow, kemalangan tu kurang lah. Betul. Setuju. Sebab itu saya I menyokong. like how you think very positive. Betul, sebab itu saya menyokong Barisan Nasional. Sebab dia orang memang memikirkan rakyat lah. So dia orang tak pernah buat jalan sebab dia orang fikir untuk rakyat. Saya rasa lagi satu sebab dia buat macam tu ialah untuk menaikkan ekonomi bengkel-bengkel dekat Sabah kot. Kan kalau jalan tak betul, masuk lubang, suspension rosak, pergi repair. Bengkel-bengkel dapat. Oh, patutlah bengkel di Sabah banyak. This is thank you lah Barisan Nasional, thank you. Kita orang akan undi. Oh my god. Tapi apa like, you know, when you first, because I am from Pantan, so I memang anak Pahang. So when I first came to KL, memang banyak culture shock. Like, you know, people like more open-minded semua. So for you, like, apa beza dia when you came from Sabah and then you settle down in KL? Like, apa beza yang you dapat? Yang paling dari segi modern lah, lagi benda-benda moden, yang paling saya terkejut pertama kali saya datang Semenanjung, yang pintu terbuka sendiri tu. Kalau kita berdiri di depan, betul. Saya ingat dekat situ ada magic waktu pertama kali saya ingat ini sihir ada saya tengok mana tukang sihir dia, rupanya benda tu teknologi. Mana bobong. Ya, rupanya. So itu antara yang benda-benda moden lah yang saya terkejut. Lepas tu lift pun first time saya naik lift di Semenanjung.
First time saya Okay. naik lift. Okay. Escalator ada. Maksudnya escalator di Sabah ada. Saya pernah naik escalator di Sabah. Tapi lift saya first time naik di Semenanjung. So waktu Okay. lift tu saya cemas jugalah. Saya takut macam saya naik tiba-tiba saya muncul di Pluto ke, saya macam-macam lah saya fikir waktu tu. Tapi lama-lama okey lah, lama-lama kebiasaan Okay. lah. And then yang paling antara yang rare juga orang India sebab di kampung saya tidak ada orang India langsung. Yeah, Tak ada family dia. Saya selalu dengar So- pasal ni sebab Sabah and Sarawak tak banyak India. So when they come here Betul. like wow. Okay. So bila saya sampai di airport, saya nampak ramai orang India. Saya ingat lagi dalam hati saya, saya sampai di Mumbai ke apa ni? Ramai orang. Ingatkan silap dah. buat set orang kat sini. Tak. Tapi itu memang jujur. Itu yang saya rasa lah. Ya, betul. Waktu awal-awal lah, Okay. first impression ya. Okay. And then bangunan tinggi-tinggi semua itu memang gila lah. Okay. Kita okay, so far we know that like a little bit introduction lah when you first came to Malaysia pula when you Malaysia first pula. Jangan sis. That Jangan one kurang hajar, okay? Sabah masih Malaysia. yeah. Betul. Okay. Betul. Walaupun Semenanjung kami Malaysia. di Semenanjung Malaysia. Semenanjung So, Malaysia. okay. Bila datang Lupa nak masuk Semenanjung. So maafkan dia, okay? Tak apa. Janji Semenanjung dia jangan pergi Sabah. kena sumpit. Kami akan pukul Ashraf kalau datang Sabah. kena sumpit dah. Kena sumpit. So ni apa nama tu, so kita dah intro sikit lah pasal bila abang datang Semenanjung apa semua, abang culture shock sebagainya, abang shock tengok kemodenan Semenanjung lah. So Betul. itu satu side. Maksud kita main topik kita hari ni ialah diskriminasi yang orang Sabah. Sebab memang betul diskriminasi. Kalau dekat Semenanjung ada, sepatutnya dia satu kerajaan juga. Tapi kenapa kawasan tu tak ada kemudahan yang perlu ada, sedangkan kebanyakan keuntungan ataupun income negara kita daripada natural resource daripada Sabah dan Sarawak. Betul tak? Betul. Yes, betul. So mungkin kita orang friendly lah. Salah satu punca dia kita orang terlalu friendly. So bila orang Semenanjung sini datang nak ambil minyak, kita orang pun cakap ambillah minyak kami. Ambil kayu balak pun ambillah hasil kami. Lepas tu yang COVID, ingat tak hari tu lepas pilihan raya Sabah? Ya, betul. Lepas tu COVID pun korang ambil juga. Ambil lah. Bawa balik. COVID pun sampai Semenanjung pun COVID tinggi. Lepas tu diorang cakap puncanya Sabah. Padahal kita orang friendly sebenarnya. Right. So kita orang akan bagi. Tapi memang diskriminasi ni memang saya selalu cakap benda ni. Bila saya buat stand up, saya selalu cakap. Diskriminasi yang paling ketara adalah di Malaysia ni ada Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Tapi pejabatnya di Putrajaya. Itulah. Macam Betul. mana nak maju kalau macam tu kan? Yes, The office betul. is in Putrajaya, ya. Yes. So bila diorang meeting, ada elektrik, ada air, kan? Kalau patutnya office dia di kampung saya di pedalaman, luar bandar. Betul. So kalau dia meeting pun meja tak ada, meeting bawa kelapa sawit. So lulus cepat lah. Diorang terus buat kelulusan cepat. Memang kena buat macam tu dah senang. Itulah punca dia sebenarnya. Dia punca sebab Itu dia tak rasa kan. So dia ingat, dia selfish lah, biasalah ahli politik kan. Betul. Saya ingat lagi ada Menteri Kemajuan Luar Bandar, dia punya kawasan parlimen Ampang. Ya ampun. Agak-agak lah. Aduh. Kan kalau Ampang tu 30 tahun tak ada elektrik, 20 tahun tak ada air, okeylah. Betul. Kita boleh faham kan. Ini Ampang. Ludah pun sampai ke LCC. Dia punya ludah. Sebelah. Tapi rasanya your opinion, like why do you think diorang not bringing in more resources in Sabah or like making the office in Sabah itself, tapi all the way in Putrajaya? Macam hassle lah, like you know,
rasanya that's- kenapa? Ya. Mungkin sebab dia nak selesa kot di Putrajaya. And then dia pun, bagi saya problem dia mungkin ada tangan-tangan gaib lah. Betul. Tangan gaib, So bila di Putrajaya bagi kelulusan, and then turun pergi dari Putrajaya, duit tu dari Putrajaya, and then sampai pergi KL Central ada orang ambil. Lepas tu KL Central sampai pergi airport ada orang ambil. Airport sini, airport Sabah ada. So macam tu lah. So I bila see. sampai di pedalaman cuma RM3, ya tidak ada boleh buat apa-apa. Boleh bagi voucher je lah, voucher makan ke apa. KFC ke? Voucher KFC. Ini diskriminasi ya. Bagi voucher KFC tapi KFC nak kena pergi 11 jam pergi KK ya. Weh, tapi Kuna ada KFC. Kuna ada? Oh, okay. Yes. Dari kecil lagi di Kuna satu-satunya KFC yang boleh order nasi goreng tom yum, nasi goreng daging, nasi sup That is ayam. the best. Best apa? Yes. Nama dia Kuna Food Corner. Yes, KFC. Kuna Food Corner. Yes, itulah KFC di Kuna. So, saya daripada kecil ditipu tau. So dia ada dia parodikan KFC punya logo tu. Sebiji macam KFC punya logo. Kalau parking kat luar kereta nampak kedai tu, oh ni KFC ni. Tapi bila masuk dalam, bau kailan ikan masin kat belakang. Saya tertipu daripada kecil. Aduh. Kuna memang genius lah. Sekali dah besar pergi KFC betul, order tak ada pula kan. Apa yang kita nak. Aduh, masalah. Scam Saya order nasi goreng kalau, kampung. Betul. If government also not giving money, scam sikit Yeah. lah rakyat dia kan. Bagi So, itu feeling problem. sikit lah, feeling sikit lah, okay, this is KFC. Tapi masuk dalam, of course, different story lah. Betul. Ya, itu yang saya rasa macam tu jugalah yang terjadi di Sabah sekarang. Sebab orang ingat Sabah macam best, kaya, hutan, bukit apa semua. Tapi bila kita masuk Sabah sebenarnya miskin macam tu. Itu reality. So dia sama lah. macam KFC. KFC itulah. Reality dia lah. Dia macam Reality. Sabah ni saya rasa ramai yang tak tahulah macam negara-negara dekat luar sana macam Rio de Janeiro dekat Brazil apa semua tu, bila World Cup baru orang dapat tahu sebenarnya. Orang ingat Rio kawasan pelancongan apa sebagainya, best, ada macam-macam. Sekali bila diorang buat World Cup baru tahu dekat sana ada orang yang didiskriminasi, ada orang miskin. Diorang letak resources diorang tu mostly dekat World Cup stadium apa semua tu. Tapi orang-orang yang memang duduk dekat sana yang kehidupan diorang bergantung pada yang lokasi sana, didiskriminasi, dia diketepikan. Benda Dia tu letak dinding or something, diketepikan. right? Put a wall in the middle, right? Yeah. So there's a wall lah in the middle that so that the rich apa and the pelancong dia tak dapat tengok yang orang Poor miskin, people. supaya dia tak bagi tahu dekat orang luar, tapi kantoi jugalah sebab internet, social media semua kan. Oh man. So saya harap benda tu bukan orang Malaysia tak sedar benda tu, cuma dia macam kurang give a shit lah, kurang Betul. Dia macam dia tak nak kisah lah sebab dia tak duduk sana kan. Sebab Betul. artis boleh kata orang-orang yang dari sana yang datang sini pun okay, macam saya respect abang lah sebab saya kenal orang-orang yang pindah dari Sabah datang sini. Saya tak nak sebut Yes. saya tak nak sebut nama. Bila dia dah pindah sini dia lupa terus. Terus. Ramai kan, betul kan, ada orang macam tu. Ramai di parlimen. Kenapa? Di Betul. parlimen ramai di Maybe they parlimen. Exactly. Kenapa rasanya you think like they will forget where they came from? Maybe dia dah kaya, so dia dah I see. rich. So I think dia lupa. Selalunya orang bila dah kaya daripada miskin, lepas tu dia kaya, bukan semualah tapi ada yang Bukan semua, beringatan. betul. Dia bukan semua, dia sebab
bila dapat duit tu dia akan tunjuk apa diri yang sebenar lah. Yes. Bila yes, betul. dia bukan masalah dia bukan duit, masalah tu diri dia, individu tu diri sendiri. lah, diri. Betul. Mentality lah, mentality. Mentality sebab Betul. kita ramai yang dari artis dari Borneo macam Noh Saleh. Oh ya, betul. Apa yang Masdo punya lead tu apa nama dia, Ali bukan siapa yang dari Masdo dari Sabah, bukan Aduh. Drama dia kahwin dengan orang Sabah. Kahwin Masdo semua Masjid semua. okey Masdo semua orang Semenanjung lah. Ni Sebab Sabah- hujan Hujan yang Noh Saleh dari Noh Saleh. Sarawak. Yes. So dia ramai artis. Dia bila ada artis ataupun orang-orang yang terkenal datang, dia cakap pasal benda tu, dia isu dia naik sekejap, lepas tu hilang terus. Ya. Dia hilang terus. Kita kena ada, saya rasa personally macam what Mat Sabah is doing here, through stand up, through comedy, he's giving out the awareness lah. Betul lah Betul. bang. Giving out Yes, the awareness. yes. That's what he's doing lah. Sebab I did see your stand up, and I see like you highlight a lot on Sabah and where you're Yes. from, and you make joke out of it because you want people to laugh, but at the same time you also like raise awareness like, hey, don't play, I come from from somewhere very humble. Yeah. And I think it's really good lah, like and plus your name is Mat Sabah itself. Like people don't know you're from Sabah, then ketuk kepala sikit lah, ha. Yeah. So Yeah. I think itu yang buat it make me positive lah, because of Betul. so waktu aku miskin pun dulu aku selalu think negatif because I'm poor, and then tapi disebabkan komedi, all semua yang kehidupan susah, miskin apa semua, I buat jadi komedi, and then that's make me more positive lah tentang miskin. Okay. And then That's memang really yang macam mana saya menulis pasal benda ni, Michael Junior, so dia stand up comedian, dia Black American, nama dia Okay. Michael Junior. Okay. Dia church comedian, so dia perform memang selalu dalam church lah. I see. Okay, and then dia tak pernah mencarut dalam dalam set dia. So dia kata dalam kehidupan kita ni adalah premis ataupun setup untuk kita punya material, tinggal kita nak cari what's the punchline. So that's what I do lah. So every material I wrote all about my life as a premise, miskin, tak ada elektrik, tak ada air, jalan terus, Sabah. And then what's funny lah. So I cari what's the punchline. Tapi you ada rasa like guilty tak, bersalah tak when you're talking about like what you went through, or like you don't want, sebab sometimes when you're doing comedy you don't want to step over the line of offensive for your people. Have you ever felt this way? Ya, ramai yang bila saya perform lepas tu cerita pasal Sabah teruk, Sabah miskin, ramai yang komen, ada yang saya pernah kena ugut bunuh, keluarga saya pernah kena ugut bunuh. Really? Ya, dekat. Is it from a Sabahan juga? Ya, boleh Google Mat Sabah diugut bunuh. Keluar tu mesti ada. Oh, ada dekat news ke? Oh my god. Yeah. Nak pergi Tu ada stalking you berita lah, nanti. Astro gempak rasanya cover. Okay. So sebab punca dia sebab I talking about Sabah lah, and then aku pernah kena ban apa semua, dapat surat dari Kementerian Dalam Negeri. So aku tak pernah rasa bersalah untuk cerita pasal Sabah miskin. I think this is the way I perjuangkan kampung saya lah. What I can do, I can speak, and then when they trigger tu, maksudnya diorang dengar lah. So they listen to my voice, so okay lah. Dia biasa orang trigger ni, siapa makan cili dia rasa pedas lah kan. Betul. Yes. Betul. So for me berjaya lah bila dia hantar surat and then kena ban. Bagus lah, maknanya message tu dia keluar. Sampai Bagus. Correct. And then lepas dapat surat apa semua, and then Pakatan Harapan menang. So I mean saya 1% lah yang menyebabkan Pakatan Harapan menang. Punca lah orang kata. Faktor kemenangan.
Tapi kena scam lah oleh Tun Mahathir. Aduh, siul lah. Betul. Yang tu another podcast topik Another topic lah. Let's, Another topic lah, kena another scam. topik that one. Kena scam lah. dengan orang tua. So Betul, aduh. So okay, itu kita sebut daripada macam awareness daripada side abang, apa yang abang buat untuk awareness dari komedi dan sebagainya. Abang pernah tak masa macam let's say balik kampung ke apa, macam orang bersyukur ataupun macam orang appreciate apa yang abang buat, macam abang tak tahulah ramai yang dekat kampung abang tahu yang abang buat stand up, mesti tahu kan abang buat stand up comedy apa. So macam mana appreciation tu bila abang balik kampung apa sebagainya? Okay, ramai juga ya. Aku rasa majoritinya memang suka lah. Maksudnya bila aku cerita pasal Sabah, lagi-lagi pasal kampung aku yang macam ni. So majoritinya bagi sokongan lah. Kawan-kawan, family cakap, oi bagus ni, bagi tahu dengan orang di luar sana macam mana kita hidup. So Betul. bantuan pun boleh datang. Sebab kalau kita cakap, oi kampung saya bagus, kampung saya semua okey, bantuan pun takkan datang. Sebab dah okey, buat apa nak bantu kan? Betul. So ramai lah. Majoritinya memang sokong. Cuma ada segelintir yang memang iyalah tak puas hati. And then mostly yang ini aku cakap jujur lah, mostly kebanyakannya orang yang menyokong YB yang memerintah memerintah sebelum ni apa semua. So family dia semua ajak bergaduh lah apalah. Macam-macam lah. Biasalah Gila. tu, pemuda UMNO semua macam tu lah. Okay, itu apresiasi lah. Macam bila abang tengok okay, dari segi infrastruktur tu lah, bila okay, Merdeka je, bila ada apa-apa celebration yang based on apa nama tradition dekat Borneo, bila ada apa festivity baru dia include apa nama tu tradition dari Borneo ataupun Sabah. Dia Sabah Sarawak. Sabah Sarawak, dia baru dia masukkan apa namalah apa pattern Sarawak tu ke apa pattern Sabah. tiba-tiba ada masa Merdeka tiba-tiba ada, lepas Merdeka semua hilang. So Betul. And then during like Gawai and all the timing kan, yang famous timing, people go there, then after that okay, lupa. hilang. Back to- Orang lupa hilang. terus pasal Sabah. Abang rasa Betul. macam mana Yes. kita boleh macam okay, komedi satu boleh kata satu side Way lah. Selain daripada tu, abang rasa apa yang kita boleh buat untuk continue ada awareness tu, dan benda tu yang boleh apa nama ubah keadaan dekat Sabah, yang boleh that can bring change lah in Sabah. What do you think besides comedy? Okay, comedy satu, music pun I think sangat penting. But Betul. problemnya bila music Sabah, ada juga music Sabah yang orang buat and then macam anak kampung lah. Salah satu Anak lagu kampung, Sabah betul. yang betul-betul yang I7 apa? Flow 88. Flow 88. Tapi bukan hampir banyak lagu yang dibuat pun pattern dia macam lagu pop apa semua. Tapi kalau lagu kebudayaan tu memang sukar lah. So lagu mungkin salah satu step juga untuk orang tahu pasal Sabah. And then tapi paling penting media lah. Media sangat penting. Sebab rasanya dulu ada macam bila saya tengok berita pun selalunya berita utama lah jam 8 malam selalu masalah yang terjadi di Semenanjung sahaja. Okay. Tapi So kalau jarang ada lah. berita pasal Sabah atau Sarawak, Oh, they will jarang. show jarang betul, tapi dia orang and selalu show the picture of recently the boat, the school kids need to ambil pergi sekolah with the boat. Ya. Apa yang famous, the girl with the wifi, yang Viviana. wifi. Betul. Dia Naik atas pokok kan. So they show that, but it's like I don't know. Tapi like, bila
Bila dah viral apa semua baru orang nak fokuskan benda tu. Betul. So kalau tak Tapi- viral is like whatever. Ya, orang akan senyap. So bagi saya itu satu benda yang media kalau boleh mainkan peranan. Diorang ada buat macam setiap hari Sabtu ada berita khas Sabah. Diorang ada buat macam tu. Bagi saya itu bagus. Betul, Maksudnya betul. ada satu part untuk khas Sabah kan. Tapi Sabah. kalau boleh macam balance kan lah. Macam seminggu sekali tu saya rasa tak patut kot. Sepatutnya dia sekali kan Ada dia berita macam dia. balance Betul, lah apa-apa betul. yang berlaku dekat sana sekalikan je dengan berita. Sepatutnya dia sebab sekali satu negara kan. Dia Betul. tapi saya Lepas tu rasa dia- saya rasa dia memang Sabah pun banyak berita bagus. Sabah banyak berita bagus. Arak baru ada. tuak flavor baru. Tua flavor baru. Banyak berita. Patut orang cover lah semua. Betul. So media pun mainkan peranan. Sebab ini jujur lah, waktu saya di pedalaman dulu, when I was in rural area, every 8 o'clock news night semua masalah orang Semenanjung. So I sampai see. satu tahap tu saya macam sebelum saya tidur tu saya fikir orang Semenanjung ni tak boleh ke selesaikan masalah sendiri. Maksudnya saya yang kat pedalaman kena fikir masalah ni. And then masalah simple masalah jam. Masalah jam kan. Tu jangan cakap lah. Yang tu Ah. still a masalah now. So no change. Itu yang macam aduh, dia orang tak boleh Betul. selesaikan ke masalah dia orang. Tapi Macam like tu lah. pasal like you know Ashraf cakap earlier on about diskriminasi, right? What Yeah. are some of the diskriminasi that you kalau you dengar tu you memang like I gonna slap you right now. Apa like example? Sampai sekarang tinggal atas pokok itu salah satu diskriminasi, okay? Okay. Atas pokok. And then saya buat material pasal benda tu, saya cakap macam mana dia tahu saya tinggal atas pokok. So saya buat sarkastik lah. And then saya datang sini naik boat, naik sampan, macam tu. So saya bila saya ditanya macam ni, saya terus directly cakap dengan dia, ya betul saya naik sampan. And then saya terus buka map dalam handphone tu, saya bagi tahu dia saya naik sampan daripada sini. Saya naik sampan berenang sampai sini, saya kayu sampai Johor. And then diorang pun macam baru diorang terasa lah yang saya menganjing. Tapi you know people need to learn lah. Also one of the diskriminasi like yang I think you got triggered was the what if I tell to a Sabahan or Sarawakian welcome to Malaysia. That is stupid, right? Obviously. Ya. Ashraf baru buat tadi. Ashraf Yeah, baru. Ashraf is Joke don't listen to comedy him. Joke. Komedi okey. Komedi okey. Kamu Ya, dia itu memang selalulah aku memang first time datang Malaysia, lepas tu ada lagi soalan dia tanya aku macam mana warga negara Semenanjung macam mana warga negara Malaysia nak jadi warga negara Sabah. Oh my Macam tu god. And then Sabah pakai matawang apa. Itu biasalah. Ni dia mengejek ke atau betul dia? Dia tanya, dia betul-betul tak tahu. Memang betul. Ni orang Malaysia ke macam orang putih ke macam tu? Orang Malaysia. Ni So mungkin dia memang bodoh lah. Bodoh lah. Senang kata bodoh lah. Bodoh all the way lah. Sebab memang itulah. Ada driver taxi aku ingat lagi. Aku naik taxi pergi Publica, pergi job factory. So aku cerita dengan dia cerita and then dia ada cakap, abang ni bukan jugalah macam racist kan, tapi yalah orang Sabah yang datang Malaysia ni, dia cakap macam dalam hati aku, kau dah racist dah, kau ajar. Aduh siap. Dia, bila orang start conversation saya bukan racist lah, apa dia nak cakap tu Then memang you know racist it's lah. gonna be racist. Racist lah. Betul. So diskriminasi memang banyak lah. Harap satu hari nanti tapi susah lah sebab memang saya rasa memang susah sebab kita orang kan pulau kan. Betul. So rasanya yang dekat Brazil tu orang buat tembok, rasanya yang terjadi dengan Sabah dengan KL ni dia guna laut. So dia jauhkan tembok Sabah. dia Laut, lah. betul. Ya, saya rasa Sabah dengan Johor melekat dulu tapi sebabkan tembok. Sebab ahli politik pun Betul.
buat laut. Barisan Dia Nasional. Dia buat laut. Dia buat laut. Tapi memang susah lah untuk dari segi macam kemajuan macam saya bukan nak bangunan tinggi di kampung saya di pedalaman tu, tak nak lah. Cuma at least macam elektrik sekarang elektrik dah okey. Elektrik dah di rumah saya okey, maksudnya ada elektrik. Jam 7 pagi pun ada elektrik, jam 7 malam pun ada elektrik. Air yang problem. So air macam air pipe seminggu 2 hari ada air, lepas tu tak ada air. Oh, so Wow. dia kena ni lah, kena masuk tangki lah. Masuk tangki. So tangki ada 3 tangki satu rumah tu, at least 3 tangki lah untuk cover seminggu kan. Susah. Dia kena banci. Masih until today. Still Until today. happening? Oh Until my sekarang. god. Kalau saya call mak saya suruh buka pipe air pun sekarang tak ada air. Confirm tak ada air. Wow. So Internet pun ni. Internet, so di rumah saya yang tinggal sekarang ni, yang mak saya tinggal, so mak saya masih kat Kunak tu. So line internet yang paling okey kena letak handphone tu di atas pintu. Lepas tu handphone tu jadi hotspot dah. Dia macam wifi. Wow. terus. Oh my god. Susah macam Teruk tu. gila. Dia benda-benda macam ni orang ingat saya rasa dia dah terlalu biasa dengar Sabah macam tu macam ni. Dia sampai orang tu dah tak peduli. Sedangkan Yes, dia tak faham yang ada manusia dia manusia macam dia juga dekat Sabah, Yang tinggal kat yang sana. tinggal dekat So, Sabah, yang mengalami masalah-masalah tu. Betul. That's why kemudahan asas lah. For me, the most important thing kemudahan asas. Asas, betul. Bangunan tinggi tak nak lah. Macam elektrik kan. Saya ingat lagi waktu saya tinggal di pedalaman dulu tu. Umur 8 tahun macam tu, ada elektrik punya staff, bahagian elektrik punya, datang bawa tiang elektrik, and then dia gali lubang untuk pasang tiang elektrik tu kan. So umur 8 tahun, and then umur 18 tahun tiang elektrik tu pun dah hilang, lubang tu pun dah tertimbus. So tak ada juga elektrik. So maksudnya dia just ambil rasuah lah, dia ambil elektrik. Oh my god. And then umur saya 20 tahun lah baru ada elektrik. Kira yang 10 tahun tu dia wayang je lah. Dia wayang. So Wayang je lah. dia dah keluar bajet. So Hmm. diorang kena ambil juga, tapi disebabkan bajet tak cukup, tapi diorang just cakap lah okey sudah dipasang. And then entah diorang ada buat peraturan, so macam satu kampung tu kena ada 40-30 penduduk baru boleh pasang elektrik. So macam-macam lah. Dia macam Ada alasan je for dia Yeah, alasan yes. lah. Dia macam-macam alasan. Dia sepatutnya buat je lah sebab ada orang tinggal dekat Yes, situ yes. kan. Negara kan, kalau negara logik dia buat je lah sebab tu penduduk Betul. negara betul. kan. Dia spend And then macam air yang duit dia ambil, dia jumpa dalam almari berapa puluh juta tu kan. betul. Duit-duit Ah. tu sebab tu masalahnya dia jumpa duit tu. Dia bukannya nak rolling tolong balik dia. Betul. Masalah. Tolong diri sendiri. Maksudnya kita orang kutip air hujan, tapi dia kutip duit pengarah Jabatan Air Sabah. So memang kurang hajau lah. Kurang ajar betul. Macam-macam lah. Ah, Duit lah, duit. Punca dia duit lah. duit lah. Tapi like, you know, with everything that you say, you know, banyak memang there's a lot of masalah lah, you know, for everywhere. Semenanjung, Sabah, Sarawak, same, the whole Malaysia. There's always, you know, rasuah here and there, right? But what, kalau people ask you like, you know, okay, what's so nice about Sabah, you know? What is like, apa benda yang you will actually say? What is actually very beautiful about Sabah? What will you convince people to say about Sabah? Kalau komedi dia banyak, komedi dia banyak. Tapi kalau secara jujur, kita orang hidup tidak terlalu laju lah. Maksudnya kalau hidup, kalau macam saya pergi KL pun orang semua macam bergerak dengan pantas, macam Betul. aku nak pergi sana. Kalau kita orang macam tenang, and then dari segi tak ada pencemaran lagi. I think kalau macam kat kampung aku, pencemaran udara masih okey, so udara dia masih fresh. Kalau dari segi apa,
flora fauna masih okey kat Sabah. So itu yang baik lah. And then dari segi racism rasanya kat tempat aku sangat kurang. Macam di Kunak, kalau tanya semua orang Kunak yang hidup di Kunak, mi yang paling sedap mesti semua orang akan cakap restoran Cina yang dekat Kunak. So memang kita orang suka makan dekat restoran Cina. And then kita orang tak pernah ada diskriminasi pasal kaum. Kita orang tak pernah tanya kau bangsa apa, kau kaum apa, tak pernah. Itu bukan jadi kepentingan lah untuk kita orang. So itu salah satu benda yang macam sini memang entahlah macam India aku tak nak lah India. Cina tak nak lah, Cina Melayu lah. So masih lah walaupun bukan semua, tapi benda tu sangat kuat kalau di Semenanjung. Kalau di Sabah agak kurang lah. Ya, betul. Dia racism memang salah satu punca kekurangan infrastruktur lah, sebab dia bila dah masuk isu bangsa dia akan lupakan so so itu infrastruktur lah. Tapi apa yang abang rasa, macam personally saya rasa solusi macam media lah, betul media. Dan macam benda tu akan jadi bila ada apa-apa isu, macam isu pothole lubang dekat jalan raya dekat Malaysia. Ya betul. Benda tu jadi isu sekejap sebab KJ jatuh naik basikal. Next day dia pergi repair it like. Lepas tu baru tahu ada organisasi yang sebenarnya NGO, non government punya organisasi yang tolong buat benda tu, padahal dia orang lagi pro daripada jabatan kerja JKR lah. Lupa pula apa JKR kan. Dia lagi pro dari JKR, cara buat tar tu, different type of tempat, different tar apa sebagainya. Betul Dia at the end of the day kita jaga kita lah, memang itu reality dia lah. Itu reality dia. Betul. Tapi saya rasa keadaan dekat Sabah, kalau nak kita jaga kita pun dah memang tak boleh lah. Dia memang tak boleh. Dia sebab benda tu infrastruktur. Jaga diri sendirilah. Kalau kan Sabah jaga diri sendiri. Jaga diri sendiri. Dia susah nak kita jaga kita. Kalau dekat Semenanjung, okey, kita ada teknologi, kita ada infrastruktur yang cukup. Kita nak macam masa banjir pun, kita nak pergi ke tempat-tempat banjir daripada kawasan bandar pun ada kemudahan tu. Tapi kalau benda tu memang jadi dekat Sabah mesti ada kawasan yang banjir. Betul. Kan. Tapi orang nak pergi menolong tu memang tak ada lah kan. Memang susah lah nak ke tempat tu, kemudahan apa sebagainya. So saya rasa personally, daripada saya punya opinion, saya rasa orang dari sana, maksudnya macam dari Sabah, dia tak perlu travel all the way to Semenanjung rasanya. Saya rasa sebab sekarang ada internet, tak tahulah internet kat Sabah dah okey lah kan, betul kan. So dia boleh record apa sebagainya, post dekat social media apa yang diskriminasi yang diorang lalui apa sebagainya. Ya betul. Betul. Saya rasa itu antara yang terbaik lah bagi viral kan. Apa yang tak okey, ambil video and then post. Cuma ramai lagi yang takut lah. Masih ramai yang takut untuk bersuara. So bila kena amaran apa semua, itu pun salah satu punca kenapa ramai yang takut. Macam saya pun, saya tak berani juga, tapi saya rasa apa yang saya buat, yang termampu saya buat lah. So kalau saya mengkritik secara terang-terangan, nampak macam saya ahli politik. So saya mengkritik secara komedi, barulah saya stand up comedian. Macam itulah. And also you critic because you are a Sabahan. You know what they went through. Betul. Kalau Sabahan yang tinggal di KK tak ada masalah rasanya. Maksudnya di KK still okay, walaupun air pun diorang ada problem baru-baru ni. Tapi macam saya yang Sabahan and then tinggal di pedalaman, so memang saya rasalah all the electric, air, internet, jalan. So benda tu memang sangat rasalah. So kalau orang nak tanya kenapa cakap, sebab saya pernah melalui kehidupan. So before we conclude, so
apa maybe any bukan last word lah, but more like nasihat bagi rakyat harapan or something. Ah. Rakyat pula. Rakyat. Of course you already said about what Barisan Nasional is the best. Yeah. Tapi like what kind of harapan do you want for Sabahan, like Kepada semua orang-orang Sabah yang melihat benda ni, saya harap orang Sabah semua berani bersuara lah. Berani bersuara kalau ada problem yang kita harus ketengahkan, bagi tahu supaya Betul. suara rakyat Sabah ni didengarkan di Malaysia lah. And then kepada kerajaan Malaysia seboleh-bolehnya at least kemudahan asas di Sabah atau di pedalaman Sabah dapat diselesaikan lah. Dari segi kesihatan pun teruk, dari segi pendidikan pun teruk. So at least yang itu boleh selesai. Dan jangan lupa datang show saya lah. Thank you bang untuk turut bersama kami di Motivate. Yes. Motivated lah. So saya sangat motivated lah lepas masuk podcast ni. Betul. So if you feel motivated, you follow me towards the end. Biasanya every time we ending, we will be like, everyone stay motivated lah. We say together the motivated word. Okay, boleh? Okay. Alright, so everyone, thank you for listening. Thank you to Mat Sabah for joining us, and stay Motivated lah. Okay. Okay, thank you. Alright. Okay.